Selamat sejahtera dan selamat pagi kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kita bersyukur kerana berpeluang untuk mengongsikan beberapa cerita dan maklumat mengenai isu kesukaran berkomunikasi dalam kalangan kanak-kanak pada zaman ini. Tanpa melegakan masa, saya mengenalkan ahli panel-panel kita. Panel pertama kita ialah Saudara Visur Sena. Apa khabar saudara? Khabar baik, Cynthia. Seterusnya, panel kedua ialah Saudara Adik. Selamat pagi saudara. Selamat pagi Cynthia. Panel ketiga ialah Saudari Mitra. Apa khabar saudari? Khabar baik, Cynthia. Saya menyimpang dengan lebih jauh. Saya ingin mempersilakan Saudara Sena untuk menerangkan kesukaran berkomunikasi. Dipersilakan. Terima kasih, Cynthia. Komunikasi memberikan banyak kelebihan dan kebaikan kepada semua manusia. Komunikasi merupakan interaksi sosial, iaitu bercakap atau membincang sesuatu perkara dengan jelas dan teliti kepada orang lain. Boleh menyampaikan maklumat iaitu kepada orang lain. Boleh mengeluarkan atau merujuk perasaan kepada orang lain. Contoh, marah, sedih, gembira. Terima kasih kepada panel pertama. Berdasarkan penerangan saudara sangat jelas dan mudah untuk faham, maka kesukaran berkomunikasi dalam kanak-kanak semakin tinggi dan berkomunikasi adalah sangat penting untuk semua manusia. Jadi, dari pandangan saudara adik, mengapakah kesukaran berkomunikasi dalam kalangan kanak-kanak semakin tinggi? Okey, baik Cynthia. Kanak-kanak mula berkomunikasi sejak mereka bayi lagi, di mana pada tempoh 6 bulan yang pertama, mereka mula menghasilkan bunyi dengan nada yang tinggi. Contohnya seperti bunyi A. Cynthia boleh ikut saya buat bunyi A tak? A. Yes, betul. Dan mereka juga akan memberi respon kepada bunyi dengan menggerakkan kepala dan mata mereka ke arah bunyi tersebut. Lebih-lebih lagi kepada suara ibu bapa mereka. Dan terdapat juga kanak-kanak yang masih sukar untuk berkomunikasi sehingga usia 5 tahun. Berkemungkinan kerana mereka mengalami masalah lewat pertuturan. Lewat pertuturan juga merupakan antara salah satu simptom awal kepada penyakit autism. Oleh itu adalah penting untuk ibu bapa mendapatkan diagnosis yang tepat daripada pakar seawal yang mungkin bagi mengenal pasti masalah yang sebenar serta rawatan yang bersesuaian. Dan Cynthia, Cynthia tahu tak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kanak-kanak dalam masalah lewat pertuturan mereka. Contohnya seperti kehamilan dan kelahiran. Contoh, ibu yang hamil pada usia terlalu muda atau terlalu berusia. Yang kedua, biological, iaitu masalah kesihatan seperti epilepsi, gangguan perkembangan otak dan masalah pendengaran. Yang ketiga, persekitaran, kurang pendedahan terhadap bahasa dan komunikasi bagi sekeliling dan juga cara berkomunikasi dalam keluarga. Dan faktor-faktor lain juga seperti contoh lewat perkembangan, kesedaran yang kurang terhadap perkembangan anak. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada panel kedua. Saya bersetuju dengan pandangan saudara adik. Maka faktor-faktor yang saudara adik bagi adalah sangat penting. Jadi, bagaimanakah boleh mengatasi masalah tentang kesukaran berkomunikasi ini, saudari Mitra? Konten yang kurang akan menjejaskan disebabkan emosi guru atau komunikasi antara guru dan kanak-kanak. Hal ini berlaku disebabkan kanak-kanak mempunyai pemikiran tertutup akan menjejaskan berkomunikasi. Mereka tidak dapat meluangkan perasaan atau idea mereka dengan orang lain atau orang yang mengelilingi mereka. Ia akan membantu mereka untuk berinteraksi antara rakan atau gurunya dengan lebih baik. Biar kita lihat kanak-kanak mempunyai masalah berkomunikasi atau input, iaitu input integrasi, mengingat dan output. Selain daripada itu, masalah integrasi pula digolongkan bagi kanak-kanak disemia adalah kesukaran menterjemak lawak, suara, gerak badan yang dilihat
masalah penakluan atau kesukaran berfikir secara logik, turutan dan berfikir secara kritikal, dan masalah ruang yaitu kesukaran melihat dan memahami dimensi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada panel ketiga. Saya berharap cara-cara mengatasi ini dapat membantu kanak-kanak untuk berkomunikasi dengan baik. Kami telah pun sampai ke ujung perbincangan. Perbincangan kami pada hari ini telah menyentuh isu kesukaran berkomunikasi. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tinggi kepada ahli-ahli panel, Saudara Wisursena, Saudara Adib dan Saudari Mitra. Sekian, terima kasih.